Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita dapat menunaikan salat secara berjamaah pada pagi Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan keberadaan kita pada waktu ini di dalam rumah Allah senantiasa mendapat pahala kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita niat-niat i'tikaf berada dalam masjid. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mukmin, mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, bahkan setiap hari kita kena muhasabah diri, iaitu menilai, menghitung amal kebajikan kita, perbuatan kita setiap hari. Di antara perkara yang juga perlu kita muhasabah pada diri kita ni ialah 3 perkara yang kita kena ada dalam diri kita, ada persoalan dalam diri kita ni, iaitu yang pertama, kita kena tanya kita ni siapa kita. Kita ni siapa? Dari mana kita berasal? Ke mana kita nak pergi? Apa yang kita sedang buat sekarang ni, dan ke mana pula kita akan pergi? Itu soalan yang kita perlu tanya pada diri kita, dan kita kena ingat. Kita kena ingat pada diri kita ni, ini soalan yang bendanya kita kena jawab sendiri. Yang akan menjawab soalan kita itu, pertanyaan kita itu ialah iman yang ada dalam diri kita dan juga ilmu yang kita pelajari, ilmu kita duduk ngaji, kita duduk dengar ni. Di situlah akan terjawab persoalan yang ada dalam diri kita. Daripada mana kita berasal? Kita duduk mikir kita ni asal mana. Jadi orang tanya, kalau orang tanya kita manusia berasal daripada mana, kita akan jawab daripada tanah, kerana Adam alaihi salam berasal daripada tanah. Mungkin itu soalan ataupun jawapan yang mudah kita nak jawab. Kalau orang tanya pula, kalau Adam daripada tanah, tapi sekarang ni manusia ni tidak dibuat daripada tanah, boleh kata tidak dibuat daripada tanah dah, lahir daripada mak ayah. Lahir daripada mak ayah. Bahkan Al-Quran kata juga manusia ni lahir daripada mak ayah, daripada percantuman benih mak dengan ayah kita. Dia kata, adakah Nabi Adam saja yang daripada tanah? Itu persoalan yang kita kena jawab.
Tapi bila kita fikir semula, jawapannya adalah sama. Pada hakikatnya kita juga daripada tanah. Kita juga daripada tanah. Kerana kita ni nak tumbuh sebagai manusia, nak tumbuh membesar ni, keperluannya ialah semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi. Nak makan minum kita semua daripada bumi, tak mari daripada lain. Maka bumi itu tanah. Makan nasi tanah oleh tanah. Tanah itu atas tanah juga. Kita kata highway tak? Highway tak? Ni kita kata lagu tu. Tapi sebenarnya semua daripada bumi. Dan highway itu duduk atas bumi juga. Jadi kita ni asalnya daripada tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada kita daripada ayat yang kita baca tadi pada surah As-Sajdah. Dan itu asal kejadian kita. Khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah Ta'ala buat manusia daripada tanah, kemudian daripada susur galur manusia yang pertama itu Nabi Adam AS, Allah buat manusia pula daripada min ma'in mahin, daripada air yang hina. Daripada air yang hina kitalah manusia. Kemudian Allah sebut satu-satu dalam ayat yang lain tentang manusia, sehinggalah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan ruh daripada Allah Ta'ala tiupkan ruh kita masa kita berumur berapa hari dapat ruh? 40 hari. Allah Ta'ala tiupkan ruh. Umur 40 hari tu kalau scan tak nampak lagi ni, tak nampak lagi pergi scan. Ditiupkan ruh, kemudian Allah Ta'ala baluti tulang-tulang, balut tulang dengan daging. Fakasawna al-'idhama lahma. Allah Ta'ala balut tulang-tulang kita. Mula-mula terbentuk macam tulang-tulang dulu, nampak sikit-sikit. Pembentukan itu Allah Ta'ala balut dengan daging. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita jumpa banyak dalam Al-Quran juga ayat yang Allah Ta'ala kata kami jadikan kamu. Kemudian Allah Ta'ala buat mula-mula sekali Allah Ta'ala bagi al-absar, mata, as-sam'a, pendengaran, wa ja'alakum sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan. Allah Ta'ala bagi telinga, bagi mata. Kemudian Allah Ta'ala buat bagi hati, kemudian Allah Ta'ala bagi akal. Jadi kita manusia, situlah kita bermula. Tetapi asal di mana lagi? Asal lagi kita ialah daripada ruh, daripada alam ruh. Ya Allah Ta'ala tanya kita dulu masa duduk di alam ruh, alastu bi rabbikum. Semua roh yang ada di muka bumi, roh manusia ni, sama ada sekarang ni dia tidak Islam sekalipun, masa di alam ruh semua dia mengaku apa dia? Allah Ta'ala lah Tuhan. Qalu bala. Semua mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kemudian Allah buat kita jadi manusia. Allah Ta'ala keluarkan kita di bumi. Allah Ta'ala keluarkan kita, letak kita di bumi ni. Dan sekarang ni kita berada di bumi. Maksud kita ni ingat semula kita duduk mana? Duduk di bumi, dan matlamatnya ialah untuk pengabdian pada Allah Ta'ala, untuk menjadi hamba Allah, menjadi pengabdian pada hamba Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni jadi hamba, duduk di muka bumi Allah. Dan seterusnya kita nak pergi ke mana kita nak pergi selepas daripada dunia ini. Perjalanan kita ialah
Mula-mula persinggahan pertama pergi ke alam barzakh dulu, duduk di alam barzakh, menunggu satu saat yang Allah Ta'ala akan bangkitkan secara serentak. Sebab kematian sekarang ni tidak mati serentak. Setiap saat, setiap waktu ada je mati, tapi tak serentak. Hak mati serentak tu mungkin satu-satu tempat, tapi Allah tak matikan semua manusia ni serentak atas muka bumi. Ataupun sebuah negara, apa sebuah kampung kau serentak mati. Minggu ni kampung ni mati, minggu depan kampung lain pula mati. Tak. Allah Ta'ala ambil nyawa serentak ni mengikut seluruh dunia ni. Ada yang di saat kita kata saat ni, minit sekarang ni ada meninggal, negara tu negara ni masa yang sama. Tetapi belum lagi dimatikan kita semua ni pada masa yang sama seluruhnya manusia. Semua manusia tak dimatikan lagi dalam masa yang sama. Kita duduk di barzakh tu, tunggu satu saat yang Allah Ta'ala akan matikan manusia secara serentak. Ketika mana Allah Ta'ala tiupkan, suruh malaikat tiupkan sangkakala, kemudian manusia akan mati belaka. Tu akhir zaman lah. Tu waktu mana akhir zaman dekat dengan kiamat lah. Kemudian Allah Ta'ala hancurkan bumi. Dan kita akan dibangkitkan secara serentak. Cuma yang mula-mula akan bangkit ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man syaqqal qabr. Nabi kata, akulah orang yang pertama yang akan dibangkitkan. Jadi itu perjalanan hidup kita, dan kita kena sedar kita duduk sini rupanya tak lama je, sekejap je. Waktu kita mana kita nak tahu lama atau tidak lama kita duduk di bumi ni. Masa kita duduk di alam barzakh, itulah baru kita berasa rupa-rupanya sekejap je. Sekejap je kat bumi ni. Duduk di alam akhirat baru kita tahu sekejap je di bumi ni. Allah Ta'ala royak dalam surah yang sama, surah apa ni kita baca tadi, mana kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di dunia ni, di akhirat 1000 tahun. Ada dalam ayat yang lain pula, kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ada juga Allah sebut qadar dia 50,000 tahun. Ni satu hari di dunia. Maka kita berasa rupa-rupanya atas dunia ni memang sekejap je. Dan kita akan pergi tempat yang khalidin. Khalidin tak ada dah. Dunia ni tidak khalid, tidak orang panggil kekal. Seperti mana kekalnya Allah Ta'ala buat hari kiamat. Di hari kiamat itulah kalau diazab khalidina fiha, golongan-golongan yang kufur pada Allah Ta'ala berkekalan dia. Orang beriman pula, orang mukmin, orang muslim pula, kalau dia ada dosa, dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala sehinggalah habis dosa-dosa dia. Kemudian khalidina fiha, dia akan juga, dia selepas mana dia diazab, maka dia akan dimasukkan dalam syurga Allah. Cuma kena azab dulu. Tapi ada pun musyrikin, pokok yang kafir pada Allah Ta'ala, mereka ini akan jadi kayu api dalam neraka Allah Ta'ala, bahan bakar. Wa quduhan nas wal hijarah, jadi bahan bakaran daripada manusia dan juga batu. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu 2 minggu lepas, kita sebut daripada surah Al-Ma'idah, daripada ayat yang ke-18, tak silap hamba, pada ayat yang ke-18, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq
bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ard walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ayat yang ke-18 surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala, dan telah berkatalah Yahudi dan Nasrani, nahnu abna'ullah, kamilah anak-anak Tuhan, wa ahibba'uhu, dan yang paling dikasihi, yang paling disayangi oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum, kalaulah demikian kamu mendakwa kamu sebagai anak dan kekasih Allah, kenapakah kamu diazab dan diseksa oleh Allah dengan dosa-dosa yang telah kamu lakukan? Iaitu merujuk pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan Yahudi telah pun dihukum dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala secara hinanya. Bangsa Yahudi dia dakwa dia sebagai kekasih Allah, tapi bila dia telah buat kesalahan waktu mana zaman Nabi Musa AS, Allah Ta'ala raya, la ta'adu fi sabt, jangan keluar pada hari Sabtu untuk memburu dan buat kerja-kerja lain. Jangan pergi buat kerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu kena rehat. Tapi dia keluar juga. Lalu Allah Ta'ala hukum mereka, Allah Ta'ala sumpah mereka, tak? Maka di kalangan mereka itu jadi apa dia? Kunu qiradatan, ada yang jadi monyet, ada yang jadi khanazir, jadi babi. Jadi turunnya Yahudi ni, bangsa Yahudi ni adalah bangsa yang mana di kalangan mereka ada yang Allah Ta'ala telah azab mereka dengan tukar jadi monyet, dan ada yang tukar jadi babi. Jadi Nabi tanya, Allah Ta'ala rakyat ke Nabi, Qul, katalah Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum, kalau kamu kata kamu dakwa kamu ni mulia, anak Tuhan yang dikasihi oleh Allah, tapi bila kamu buat salah, kenapa Allah Ta'ala tukar kamu jadi monyet, jadi babi? Bal antum basyarum mimman khalaq, bahkan kamu ini manusia biasa je, manusia biasa seperti mana orang lain juga yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala nak mengampunkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala boleh mengazab siapa yang dia kehendaki dan mengampun siapa yang dia kehendaki. Walillah, dan bagi Allah Ta'ala lah kerajaan langit dan bumi dan segala isinya. Allah Ta'ala yang memiliki semua sekali. Allah Ta'ala yang memiliki semua sekali, langit dan bumi dan seisinya. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah semua sekali akan kembali. Dia ada dua, ilaihin nusyur, satu lagi wa ilaihin nusyur, juga kita akan kembali pada Allah. Dalam kita baca wirid, zikir azkar pagi dan juga petang ni, zikir pagi zikir petang ni, dia ada beza. Kalau asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur, kita baca waktu pagi. Kalau waktu petang, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Maka itu sebabnya adalah kerana Nabi SAW jumpa dengan Yahudi, berjumpa dengan Yahudi. Lalu Nabi SAW bercakap dengan mereka, berbual-bual. Dalam perbualan itu Nabi SAW ajak mereka untuk beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala tanpa syirik pada Allah, dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutuskan, Nabi akhir zaman. Kena beriman juga. Yahudi ni pun bertuhankan Allah, Nasrani pun bertuhankan Allah, tapi mereka telah syirik. Pada ayat yang sebelum tu mereka katakan dia, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Mereka ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang panggil letak
sekutu bagi Allah, iaitu Yahudi letak Uzair. Dia kata Uzair ni anak Tuhan. Dan Nasrani pun kata Nabi Isa ni juga anak Tuhan. Jadi mereka telah syirik pada Allah Ta'ala. Jadi ajakan Nabi SAW ialah pada kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maknanya Allah ni tidak ada sekutu baginya, seperti mana yang didakwa oleh Nasrani mereka ni, Kristian sekarang ni, zaman tu lagi mereka telah kata Allah ni tiga, ini Trinity. Ada yang kata apa ni, Nabi Isa, di kalangan mereka kata Isa ni anak Tuhan, dan katanya Ruhul Kudus iaitu Jibril itu juga adalah jelmaan Tuhan juga. Itu kepercayaan dia, akidah dia, akidah apa ni Kristian. Adapun Yahudi mereka kata Uzair ni anak Tuhan. Mereka dakwa semua ni mereka syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran pun sebut orang Yahudi kata nahnu abna Allah, kami pun anak Allah. Allah itu merujuk pada nama Allah, zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tetapi tidak dibenarkan waktu sekarang ini digunakan pada mereka kerana mengelirukan masyarakat, mengelirukan orang. Kerana orang sekarang ini tidak memahami agama dengan betul, kadang-kadang tak faham sangat agama. Ada yang kita di kalangan kita umat Islam hanya ada pada nama je, nama Muslim tetapi tak memahami agama. Nama Muslim tapi tak pernah pun nak baca Al-Quran. Nama orang Islam tapi tak boleh baca Al-Quran. Kalau Yahudi dengan Nasrani, dia tak boleh baca kitab dia. Bahkan kalau dia tak baca pun tak apa. Kalau dia baca sebenarnya kitab dia tu banyak seleweng tu. Banyak seleweng. Kitab apa ni Bible ini banyak versi. Versi Ortodok lain pula, versi Protestan lain pula. Semua ni tak sama dan mereka saling orang panggil bercanggah. Dalam kitab dia sendiri pun bercanggahan dalam ayat-ayat daripada kitab dia ni. Dia panggil chapter. Kita kata kat surah-surah ni banyak percanggahan. Sebab telah bercampur dengan orang panggil kata-kata daripada padri dia, telah campur dengan kata-kata Nabi Isa. Semua tu dia campur. Jadi mereka ada pertembungan. Kalau di Indonesia dia kata apa ni, Nabi Isa itu kalimah Allah. Kalimah Allah. Jadi dia tak kata anak Tuhan, tapi pada hakikat mereka percaya Nabi Isa juga adalah Tuhan. Jadi mereka banyak pertembungan. Apalagi kalau digunakan kalimah Allah bagi kita sebagai masyarakat orang panggil ajam. Masyarakat ajam, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Kalau bukan orang Arab, maka kita ramai yang tak faham, tak faham. Mungkin bahkan mereka kata kalau Allah maknanya Tuhan bagi orang Islam saja. Tapi bila dibolehkan untuk mereka bukan Muslim juga guna nama Allah, suatu ketika akan berlaku apa dia? Ramai yang akan percaya kalau Kristian guna gereja, guna Allah juga. Maknanya mereka akan samakan Allah itu ialah sama. Allah ni hak Muslim juga dan juga hak non-Muslim, sama je. Jadi kalau Muslim dengan agama lain tu maknanya seolah-olah sama, cuma jalan tu berbeza, dia kata akan jadi gitu. Ini yang perlu cermat kita jaga. Tapi malangnya perkara itu telah pun
Orang panggil menir dah. Dia menir dah peringkat dia. Dan benarnya dah lama dah menir. Lama dah menir. Tapi kita kajian kita telah orang panggil Malaysia ni telah hantar wakil sebagai untuk merayu balik supaya tarik balik. Untuk tarik balik. Ya. Tapi malangnya rayuan itu telah ditarik semula. Bila ditarik semula, seolah-olah maka kita telah mengiktiraf mereka boleh menggunakan kalimah Allah. Itu orang panggil isu dia ni kena dengar lawyer lah. Kena dengar lawyer cerita baru sedap tentang isu kalimah Allah ini, yang mana merupakan isu yang besar, bukan benda-benda kecil. Kita sepatutnya ada sensitiviti sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beriman, ngaku beriman dengan Allah, kena ada sensitiviti. Dia nak masuk dalam masjid, tak ada masalah lagi. Non-Muslim nak masuk dalam masjid, kita tak boleh marah. Sebab dibolehkan untuk mereka masuk, cuma dengan adab lah, dengan tutup aurat lah, dengan sopan boleh masuk, supaya mereka ni dapat lihat, boleh membezakan rumah ibadat masjid dengan rumah-rumah ibadat mereka. Supaya mereka tahu kita ni tidak sembah orang panggil material, tidak sembah material, tidak sembah apa ni material ni makhluk lah. Tidak sembah makhluk, kita sembah Allah. Sebab tu dia kata orang Islam sama, dia kata sembah Tuhan, tapi duduk di masjid sembah apa dinding, dia kata. Tapi pada hakikatnya dia kata macam seolah-olah bila dia masuk masjid tak ada benda pun dia sembah, dia kata tak ada nampak benda sembah. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita abdikan diri pada Allah, tak seperti mana mereka sembah pada apa yang telah mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Jadi dia kata perlu kita ada sensitiviti, kena tahu. Jadi orang Yahudi ni dia dakwa dia lagu tu sebagai kekasih Allah, Nasrani kata dia ni juga anak Tuhan dan kekasih Allah. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tanya balik, apa yang kamu dulu kalau kamu mengaku kamu ni kekasih Allah, kamu ni anak Tuhan yang disayangi oleh Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala azab keturunan kamu, bangsa kamu dengan Allah Ta'ala pernah tukar jadi babi dan juga monyet, kerana kamu langgar perintah Allah. Maknanya satu penghinaan pada mereka. Allah Ta'ala ni memiliki kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang panggil hakiki dalam wirid, yang mana sekarang ni kurang lah orang nak baca wirid tu dah. Ayat Quran cuma dijadikan wirid lepas semaya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katalah wahai Muhammad, lillah, bagi Allah Ta'ala kerajaan tu milik Allah Ta'ala. Walaupun manusia atas bumi ni nak buat macam-macam cara untuk dapatkan pemerintahan, ada dengan cara mengundi, ada dengan cara perang, tapi bila mereka mendapat satu kerajaan, satu kekuasaan, kalau dia tak ingat yang maha berkuasa itu yang menjadi kerajaan, pemilik pada kerajaan itu Allah, maka tak ada sikit abuk nilai bagi mereka, tak ada orang panggil nilai sikit pun di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu bila dia pegang sebuah kerajaan, dia jadi pemimpin, dia kena tahu Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan. Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa yang dia nak, dan Allah Ta'ala boleh tarik daripada siapa yang dia nak. Allah Ta'ala boleh cabut. Semua tu atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita duk mengaku kadang-kadang dalam semaya kita tak ingat. Kita mengaku dalam semaya dah Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang memiliki kerajaan yang hakikinya ialah Allah Ta'ala.
Dia hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu pada ayat yang ke-18 daripada surah Al-Maidah. Kita masuk ayat yang baru hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin qad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, kembali pada Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kami, utusan kami, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang memberikan keterangan, yang telah memberikan keterangan yang nyata pada mana tempoh tidak adanya nabi dan rasul. Fatrah ni satu masa yang tidak ada nabi dan rasul pada waktu itu, iaitulah selepas Nabi Isa alaihissalam, tempoh nak dibangkitkan nabi selepas Nabi Isa ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu tempoh yang agak panjang. Nah, an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, kerana orang Yahudi berkata, tidak datang kepada kami selepas daripada Nabi Musa min basyirin wala nadhir, tidak ada lagi berita gembira dan berita panggil peringatan. Maksudnya tidak ada utusan Nabi selepas Nabi Isa, kata Yahudi, kata Nasrani. Dan juga Yahudi kata selepas Nabi Musa tak ada dah Nabi. Itu dakwaan mereka yang untuk dia ni nak sekat ataupun nak kata supaya Nabi hak mari ni, Nabi hak mengaku Nabi ni, iaitu Nabi Muhammad ni, bukan Nabi dah. Dia nak kata gitu. Qad ja'akum basyirun wa nadhir, bahkan telah datang pada kamu sekarang ni basyir wa nadhir, berita gembira dan juga peringatan daripada Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Daripada Ibn Abbas meriwayatkan, qala, kata dia, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah pun mengajak, siapa dia? Al-Yahud. Nabi mengajak Yahudi ilal Islam, kepada Islam. Nabi ajak golongan Yahudi untuk masuk Islam, untuk terima Islam. Wa raghibuhum, serta memberikan galakkan pada mereka tentang agama Islam ni. Dalam agama Islam bagi berita bagi kepada mereka berita gembira, bagi panggil khabar-khabar yang baik, basyir, berita-berita gembira. Kemudian fihi, di dalam perbualan itu, fa'abau alaihi, lalu orang-orang Yahudi ni berpaling, enggan untuk menerima Islam. Tak terima Islam kerana bukan tak tahu, tak mengaku Islam itu sebagai agama yang benar, bukan tak percaya bahawa Nabi Muhammad itu Nabi, tetapi mereka tak boleh terima hakikat bahawasanya Nabi yang akhir zaman itu adalah bukan di kalangan orang-orang Bani Israel. Faqala lahum, lalu berkatalah pada mereka, telah berkata pada orang Yahudi itu, siapa dia? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal wa Sa'id bin Ubadah, dan Sa'id bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal telah berkata kepada orang Yahudi. Maknanya Nabi berada bersama dengan Mu'adz dan juga Sa'id bin Ubadah. Katanya mereka dua orang ni, ya ma'syaral yahud, wahai sekalian orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah pada Allah Ta'ala. Fa wallahi innakum lata'lamuna annahu Rasulullah.
Demi Allah bahwasanya kamu semua orang Yahudi sebenarnya mengetahui bahwasanya dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan daripada Allah. Wa qad kuntum tadhkurunahu lana, bahkan kamu dulu sewaktu mana sebelum kebangkitan Nabi ini, Nabi dibangkitkan, kamu telah menyebutkan kepada kami. Sewaktu ketika itu kamu telah sebut, kamu telah ceritakan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada kami. Qabla ma ba'athahu, sebelum dia dibangkitkan. Wa tasifunahu lana, dan kamu juga telah memberikan sifat-sifat kenabian. Kamu telah menggambarkan susuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Orang Yahudi ni dia boleh sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu mana? Tinggi Nabi dia royak, cerah kulit Nabi setara mana dia royak, rambut Nabi ni macam mana, Nabi senyum macam mana, Nabi duduk lagu mana, Nabi ni naik kenderaan apa. Disebut orang Yahudi ni, pendeta-pendeta dia ada maklumat tu. Ada maklumat tu daripada Nabi-Nabi sebelum, daripada Nabi Isa, daripada Nabi Musa. Mereka dah dengar cerita tentang Nabi akhir zaman ni. Maknanya betul lah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata ke dia, mereka ini mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Anak dia ramai ni kenal sore-sore. Kita anak kita ramai-ramai ni kita kenal belaka perangai. Orang ni jenis lagu ni, orang ni jenis kulit cerah sikit, perangai dia lagu ni, suka dia lagu ni, kita boleh kenal anak-anak kita sendiri. Orang Yahudi ni mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang akan dia utuhkan oleh Allah Taala ni, serupa mana mereka telah mengenal anak mereka sendiri. Sebab tu gairahnya mereka ni nak sambut Nabi akhir zaman, yang mereka berada di tempat lain, tak berada di tanah Arab pun sebelum ni, tidak duduk di Madinah pun orang Yahudi ni, tapi mereka sanggup berhijrah pergi ke Madinah untuk tunggu Nabi akhir zaman, kerana kepercayaan mereka yakin Nabi yang akhir ini akan dibangkitkan di Madinah. Waktu Yahudi ni dia pindah pergi duduk di Madinah lama dah. Dia duduk di Madinah lama dah, nak tunggu Nabi akhir zaman. Tapi sehinggalah mereka ni boleh berbahasa Arab, mereka ni nama pun nama dengan nama orang Arab dah. Tapi bila bangkit Nabi daripada di kalangan orang Arab, mereka tak boleh terima. Lalu orang Yahudi pun berkatalah, kata ke dia kata faqala Rafi'. Orang Yahudi salah seorangnya bernama Rafi' bin Huraimalah, dan juga nama Wahab bin Yahuza. Wahab bin Yahuza berkatalah, bila mana Muaz sebut, lalu dia jawab balik, dia kata ma qulna lakum, kami tak pernah kata pun pada kamu tentang Nabi ni. Kami tak pernah royak pun sifat Nabi lagu mana, kami tak pernah cerita kepada kamu. Wa ma anzalallahu min kitabin min ba'di Musa wala nadhirin wala bashir. Dan Allah tak turun dah selepas daripada Nabi Musa ni kitab, dan tak ada mari dah peringatan baik, peringatan dan juga berita-berita gembira daripada nabi-nabi, tak ada dah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni sebagai orang panggil untuk bagi dia sedar semula, nak menampal, nak menjawab balik apa yang mereka katakan. Mereka dakwa tak mari dah, tak ada dah. Sebenarnya mereka tahu benda tu mari. Sebab itu ada di kalangan Yahudi zaman Nabi ni juga beriman. Bila dia kenal Nabi SAW dengan sifat-sifat Nabi ni, lalu mereka tu beriman. Antaranya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni
salah seorang pendeta, salah seorang tok lebar dia, tapi dia ni hak jenis yang benar-benar beriman dengan Nabi Musa, dengan kitab Taurat. Lalu bila datang Al-Quran, bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terus beriman. Maknanya kisah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi tahu. Sebab tu bila mana musyrikin Mekah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, dakwah secara sirriyah, tak ramai di kalangan hamba-hamba yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada di kalangan kerabat Nabi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin lain antara pimpinan dia juga, dia tak puas hati, lalu dia pergi ke Madinah, yang mana nama sebelum tu nama Yathrib. Nak pergi situ nak jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi untuk tanya betul ke ni Nabi, untuk tanya ni betul ke ni dia ni Nabi. Lalu diceritakan sifat-sifat Nabi sejak daripada kecil lagi. Nabi ni lagu ni dia terkenal dengan seorang yang jujur, dia sehingga dia digelar sebagai Al-Amin, orang tak pernah nipu, orang mati. Bila disebut-sebut sifat begitu, lalu Yahudi ni dia tahu dah, bila ditanya tu dia tahu dah, dia nampak dah. Cuma dia kata kalau nak tahu dia tu Nabi, nak membalik tanya dia 3 soalan. 3 soalan. Amat dah pernah sebut dah. 3 soalan. Tanya dia, siapa dia kah? Ya Allah Ta'ala matikan dia, tidurkan dia selama lebih 300 tahun. Itu cerita Ashabul Kahfi. Dan tanya dia tentang satu orang raja yang dia pernah mengelilingi 1/3 dunia. Dia telah pergi dan dia telah meretah 1/3 dunia dah. Itulah apa ni, Iskandar Zulqarnain. Kemudian tanya dia tentang ruh. Tanya dia tentang ruh. Soalan ni dia telah diberi jawapan oleh Yahudi tu kepada musyrik. Ni jawapan dia lagu ni. Kalau dia jawab lagu ni betul. Kalau dia jawab tak serupa, maknanya dia bukan Nabi. Bila ditanyakan soalan-soalan ni, satu soalan sahaja yang jawapan dia ialah ruh itu ialah urusan Allah. Tanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Allah Ta'ala kata, jawablah pada mereka, ruh ini adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Allah Ta'ala bagi ilmu ni sikit je baru. Ilmu ruh Allah Ta'ala tak beri. Jadi kalau ada orang boleh dakwa tentang ruh, cerita lagu mana, dia boleh orang panggil cerita tentang ruh ni lagu mana, maknanya kalau Nabi sendiri pun Allah tak bagi jawab, kalau dia boleh cerita, hebat benar dia tu. Maknanya tak betul lah. Ayat yang khususnya, ni panjang sikit ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fil hayatid dunya wa fil hayatid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ayat yang ke-23. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya balasan hanya sebalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan juga Rasulnya dan melakukan kerosakan di muka bumi. Yang melakukan kerosakan di muka bumi
iaitu an yuqattalu, hendaklah dibunuh, au yusallabu atau disalib, au tuqatta'a aydihim ataupun dipotong tangannya, wa arjuluhum min khilafin, dan juga kakinya secara bersilang. Demikianlah azab itu dikenakan pada mereka di atas dunia, dan di akhirat nanti mereka akan mendapat balasan yang lebih besar. Daripada Ibnu Abbas meriwayatkan, daripada Zaid meriwayatkan bahwasanya Zaid bin Hubaib meriwayatkan bahwasanya ada seorang ada di kalangan Bani Irnin, Bani Irnin, orang-orang Irniyin yang mana mereka telah murtad. Bani Irniyin, mereka ni beriman pada asalnya, kemudian mereka telah murtad. Dalam keadaan mereka murtad, mereka juga membunuh penggembala kambing. Dia bunuh penggembala kambing, dan mereka khianat, nak bunuh, ambil penggembala unta kambing ni, mereka ambil unta tu buat lari, ambil makan ke demo, kemudian diseksa penggembala kambing tadi, kat kepala, kat tangan. Lalu berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan supaya mereka ini ditangkap dan dibunuh. Ada yang dibunuh dengan cara, dan ada juga yang dipotong tangan dan kaki. Kerana itu Allah Ta'ala sebut supaya bagi pembalasan terhadap mereka, dalam mereka murtad kemudian membunuh pula orang mukmin yang lain. Di kalangan orang kampung, orang mukmin badui yang pegang kambing, pegang unta ni, mereka bunuh pula. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi supaya mereka ni dipotong tangan dan kaki secara bersilang, ataupun mereka disalib, atau mereka dibuang daripada negeri, maknanya dihalau daripada tempat duduk mereka, sebagai balasan terhadap mereka yang telah memerangi Allah dan Rasul. Orang murtad ni maknanya secara hakikinya dia telah memerangi Allah dan juga Rasul. Dia perang pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lawan Nabi, lawan Allah. Maka tak ada lagi balasan yang orang panggil yang patut bagi mereka kecuali mereka ini dibunuh. Sebab itulah orang murtad hukumannya ialah dibunuh. Cuma diberikan peluang pada mereka ni, dipanggil istitabah, untuk mereka bertaubat. Bila ditangkap, qadhi ataupun hakim suruh mereka bertaubat dalam tempoh-tempoh tertentu. Kalau dia enggan juga, maka hukuman bunuh dilaksanakan. Tapi sekarang ni tak ada dah. Ada tak hukuman tu? Tak ada. Tak ada hukuman terhadap orang-orang yang murtad. Ramai kau sikit orang murtad. Kita tengok di JPN. Kita tengok di JPN. Orang nak tukar agama ni agama mana? Ramainya orang yang nak murtad. Senarai list hak permohonan untuk murtad tu banyak. Bila kata nak murtad, maknanya murtad dah lah. Cuma boreh aja. Atas boreh aja. Ini atas boreh aja. Kalau nak masuk Islam, kena mengucap kalimah syahadah, nak jadi Islam. Tapi kalau nak murtad, ada ucapan? Tak ada dah. Cukup dengan i'tiqad. Murtad, dia boleh jadi murtad dengan beberapa perkara. Sama ada perbuatan dia. Perbuatan dia. Kenapa dia? Dia pergi buat ritual-ritual hak dibuat oleh orang-orang kafir. Contoh, pergi di rumah, pergi di gereja ke, pergi di ketik ke mana ke, buat tiru, sujud ke, dia ada hak apa ni, agama apa tu, Buddha juga. Dia semaya itu nak seakan-akan kita berdiri
cuma dia tak ada rokok, kau tak ada sujud, mu tak ingat, dia kena negat, dia turun negat pas dia bangun diri pula. Ni jadi kalau dia pergi buat ritual-ritual lagu tu, itu adalah perbuatan dia yang menyebabkan dia boleh terkeluar daripada agama. Kita pergi upacara masuk dalam agama apa ni, dalam negara apa ni, rumah ibadat mereka ke, pergi upacara keagamaan mereka pun kita buat juga. Tu boleh merosakkan akidah. Kemudian dengan kata-kata, dengan perkataan. Sebab tu perkataan kita ni kena berhati-hati bila kita kecek. Dia ada panggil syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi ni kita secara tak sedar, perbuatan, percakapan kita dan perbuatan kita telah termasuk dalam syirik. Kecek kita kata makan ubat je. Makan ubat ambo ni kata makan ubat tak, makan ubat lain tak jadi belaka, tapi makan ubat ni dengan ubat ni lah hamba sia. Dia tak letak sebagai ubat tu sebagai asbab. Dia tak kata dengan sebab makan ubat ni hamba sia, dengan sebab. Dia tak kata gitu. Ni sebagai asbab. Dia tak kata sebab ubat ni Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Tak. Dia kata ubat ni memang siada. Ni hamba tak kena urusin dah lepas ni. Kalau hamba demam, sakit demam kat hamba kena makan ubat ni dah. Sebab ubat ni memang jadi. Tu dia masuk syirik khafi. Kalau dia kata lagi teruk, dia kata tak ada hak boleh menyembuhkan penyakit hamba ni kecuali ubat ni je. Kalau kata tu syirik jali besar, sebab dia kata ubat tu yang menyembuhkan penyakit dia. Tu. Jadi termasuklah lagi satu, iaitu i'tiqad. I'tiqad ni duk dalam bagi tak nampak. Jadi kalau orang tu telah dia kata niat gisi bore nak murtad, maknanya dia sudah i'tiqad. Dia telah i'tiqad. Sebab apa? Agama Islam ni agama yang tak sesuai, agama bukan agama yang bagus. Kalau dia kata lagu tu bila dia kata lagu tu dia sebagai seorang muslim, maka rosak akidah dia, boleh gugur akidah dia. Sebab Allah Ta'ala kata inna dina indallahi al-Islam, agama di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Tiba-tiba dia kata agama ni Islam ni serupa dengan agama lain. Dia kata lagu tu dengan masuk dari segi akidahnya apa semua sekali merangkumi belakang dalam Islam je, dia kata serupa. Tapi kalau dia kata Islam ni serupa je dari segi sudut, maknanya sudut kata suruh buat kebaikan ni, agama lain pun suruh juga buat kebaikan. Dari segi sudut suruh buat kebaikan, atau dari segi sudut larangan untuk minum arak, dia kata agama lain pun serupa juga dengan Islam, tak apa lagi. Tapi dia kata Islam dengan agama lain serupa je. Waktu orang panggil i'tiqad, dan kata-kata dia tu dia kata dia menyamakan Islam dengan agama-agama lain, maka boleh gugur akidah. Maka orang hak minta nak isi borang, nak murtad tegak, memang sah-sah dah dia telah tukar agama dia. Orang panggil secara hakikinya, cuma dia nak pada luluh di mahkamah je, nak luluh mahkamah je. Sebab itulah kes-kes gini tak akan dapat ditangani selama-lamanya. Bila masuk mahkamah syariah, kalau menang mahkamah syariah, mereka akan bawa kes ni pergi mahkamah sivil. Sudah lagi mahkamah syariah tu mahkamah yang paling rendah di kalangan mahkamah yang ada di Malaysia ni. Kalau kita kena tahu bahawasanya kedudukan mahkamah syariah lebih rendah daripada mahkamah sivil yang rendah. Mahkamah sivil ni dia ada berapa peringkat? Dia ada 3 peringkat. Mahkamah tinggi, apa yang bawah sekali, yang paling rendah tu pun mahkamah syariah tak boleh nak pergi dah. Sebab apa? Had yang telah pun dibuat pada agama kita ni lagu tu. Dan kita kena ingat, kita tidak boleh reda sama sekali
dengan apa yang ada sistem perundangan di negara kita ni. Kalau kita kata ambo tak apa berlaku, kalau orang curi tu kena rigat, kena denda pun tak apa dah, tak kena potong tangan, moga alah sia pula dia potong tangan. Ni bukan curi di masjid ni, hak kes curi besar-besar ni. Tak, bukan sabit zaman Sayyidina Umar hak curi kerana lapar dah. Hak tu tak kena. Tak, bukan sabit orang tinggal barang tok tengah jalan, tok gitu, tok tanpa kunci, tidak diletak dengan molek. Tu tak sabit berlaku tu. Kalau berigat dia kena, dia sebagai pencuri pun tidak boleh nak disabitkan kerana ke atas kelalaian pemilik tersebut. Nak tu tengok hak agama nak boleh kena potong tangan, bukan siapa tahap tu ni. Tapi bila sabit kesalahan, dia memang curi barang tu dijaga rapi, dikunci rumahnya, dia masuk curi pula jumlah yang banyak, bukan sebab dia lapar, bukan sebab dia jatuh miskin tak ada harta langsung. Nah, bila sabit kesalahan tersebut, maka kena potong tangan. Dalam ayat seterusnya ni kita masuk suatu minggu depan insya-Allah, apa 2 minggu lagi, tentang ayat as-sariqu was-sariqatu. Nah, orang curi. Kalau kita boleh redha dalam keadaan orang tu dia tak miskin, dia kaya-raya tapi dia curi juga, dia bolok harta juga, dia bolok kekayaan secara haram. Nah, bila sabit kesalahan, dia hanya denda. Kita kata padai dah tu, padai dah, memang betul dah denda lagu tu. Kalau kita sebagai orang Islam iktiraf lagu tu, maka kita mengiktiraf selain daripada hukum Allah. Nah, kita telah mengiktiraf selain daripada hukum Allah. Kalau kita iktiraf selain daripada hukum Allah, siapa kita ni? Siapa kita nak ngaku beriman pada Allah? Kata ngaku beriman, tiba-tiba hukum Allah Subhanahu wa taala tak seiktiraf. Tak seiktiraf. Tak sengaku. Nah, padahlah kalau orang zina tu pada cukup dia kena rigat tangkap basuh gak, denda gak, bayar denda. Lepas tu dia nikah. Woi nikah free. Tak apa dah setara tu. Dia pula kata lagu tu. Dia tu orang mukmin, orang mengaku beriman. Maka bila dia kata lagu tu, rosak akidah dia. Bila sabit kesalahan, nak sabit kesalahan orang zina, nak sabit biar boleh kena hukum Allah Ta'ala, hukum hudud ni, bukan mudah. Bukan kata saksi tu pergi hantar video, ambil video, bawa tengok sore dia tengok sore, lepas tu dia rakam video. Tak boleh. Kena cukup syarat 4 orang saksi yang adil. Saksi tu adil, tidak fasik. Bukan kata dia ni adalah orang yang fasik, maya jemaah tak pergi maya jemaah, tak boleh. Tak semaya jemaah nak jadi saksi, boleh. Kalau semaya jemaah tak maya pun, maya lewat kau tinggal maya kau, tak boleh jadi saksi tu. Hak lain lagi tak boleh. Nah, lagi tak boleh. Nak cukup 4 orang dengan tengok tu dengan jelas. Bukan kata dia ni rabun dah atau okey penglihatan nampak sikit-sikit, tak boleh juga jadi saksi. Tengok bukan kerana dia niat nak mengita. Kalau niat nak mengita, tanya bila-bila 3 orang ni semua tengok, cukup syarat dah semua sore dia kata demo. Ambo kau ditanya mu ni saksi lagu mana? Ambo sebenarnya nak mengita. Tak boleh jadi saksi. Tak cukup 4 orang, tak boleh juga. Tak boleh kena hukum. Walaupun hukum sebab bagi orang zina yang belum kahwin itu 100 rotel tu bukanlah seperti mana sebab yang disebab di penjara. Tidak sebab lagu tu. Akak batai kayu tu besar lengeh batai kayu tu. Hakak tu nak suponge nak apa? Nak katak bola golf. Bukan. Syarat untuk sebab pun ada syarat dia. Kayu untuk sebab ni besar mana pun dia ada juga. Bukan kata besar batang nyapu tu besar dah tu. Besar clicking ya, rotel tu besar clicking. Besar clicking rotel, bila nak rotel kena kepit ketiak. Mana kena kepit buku tu. Time dia nak rotel kena kepit buku tu. Kalau jatuh buku tu maknanya dia telah buka lengan dia. Tak boleh rotel. Pak kalau orang tu tua, orang uzur, orang sakit, mana dia tu orang kuh kering. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berzina, sabit kesalahan, dia ni kuh kering, nampak tulang.
Setara tu pun nak zina lagi. Bila kena sabit kesalahan, Nabi suruh ambil seberkah rotel, tak cukup 100 batal, ikat sekali piak. Tak, kalau piak 100 rotel, kali dia ni paktulah kena. Walaupun piak dengan dia ada kat gitu kepik ketiak pun. Tak, kepik ketiak pun sakit juga. Ini sakit juga, cuma tidaklah kata sakit tu selok kena so 3 sebatai pun selok dah. Untuk tu mahkamah sivil, undang-undang sivil Islam tak gitu. Tujuan sebab ni untuk mencampurkan rasa gerung. Allah Ta'ala buat betul-betul hukuman 100 rotel untuk orang berzina ni. 100 rotel ni kena rotel depan orang ramai. Bukan 2-3 orang je tengok dalam penjara tu tak. Kena disaksikan oleh sebahagian orang. Mana orang dalam kampung tu dipanggil separuh. Contohnya panggil orang masjid saja. Untuk pergi hari ni ada hukuman sebat. Orang masjid dijemput. Dia tak panggil orang kosir-kosir. Tak. Takut orang viral benda-benda cerita mengarut. Tapi kalau orang masjid cerita benda mengarut juga berat. Dia kata sebab 100 rotel. Orang tak buat cerita, buat mulut dah lepas ada sebab tu. Ni panggil orang lagu tu. Dia kata viral, buat rakamir pula. Tak. Itu hukum undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manusia kata ni tak sesuai, bila dia nafikan lagu tu, maknanya telah menafikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Dia telah nafikan kalam Allah. Dia telah nafikan Al-Quran. Dia telah nafikan hukum Allah. Bila dia nafi hukum Allah, lagu mana dia nak mengaku dia beriman dengan Allah? Sebab akidah dia telah rosak, iman dia telah gugur. Kita boleh-boleh nak jadi saksi nikah ni, nak jadi saksi nikah baru. Qadi tu dia kena suruh orang-orang nak jadi saksi dalam majlis perkahwinan. Dia kata marilah kita ramai-ramai kita pakat mengucap dulu, kita pakat istighfar dulu. Sebab takut ada di kalangan saksi tu fasik. Kita pakai istighfar dulu, astagfirullah supaya Allah Ta'ala ampun dosa. Dan pakai mengucap takut-takut ada di kalangan saksi tadi dalam kata-kata dia atau perbuatan dia atau etikad dia boleh keluar daripada agama. Kita mengucap balik. Bila mengucap, perbaharui iman. Baru boleh akad nikah. Tu nak akad nikah. Nak bagi tahu. Maka hukuman Allah Subhanahu Wa Taala adalah hukuman yang paling tepat, yang sesuai untuk manusia. Tak boleh kita kata tak sesuai. Tak. Sesuai untuk manusia. Sebab tu Allah Ta'ala cerita perihal kulit dalam Al-Quran lagu mana. Allah Ta'ala cerita perihal kulit. Allah Ta'ala sebab ni kena atas kulit. Maknanya dari segi psikologinya ia sangat mendidik manusia. Jadi kita tak boleh nak reda siapa bila-bila hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh manusia untuk manusia tak boleh. Kecuali dari segi sudutnya dipanggil ada ta'zir. Tu ada ta'zir tu kena rujuk balik. Dia rujuk Al-Quran dengan hadis juga. Bukan ta'zir tu mikir tiba-tiba keluar hukuman, tidak. Rujuk Al-Quran, rujuk hadis, rujuk asar sahabat, zaman sahabat buat lagu mana. Itu rujukan kita. Kalau kita tak ada dasar, tak ada rujukan, perjalanan kita organisasi, kita ahli jemaah sekolah, dia ada perundangan dia ada undang-undang dia. Universiti dia ada undang-undang dia. Agensi-agensi ni dia ada perlembagaan dia. Parti pun dia ada perlembagaan dia. Tapi perlembagaan hak lagu mana kita nak? Perlembagaan yang ada sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau tak ada dalam perlembagaan rujuk pada Al-Quran dan hadis, maka perlembagaan itu tak orang panggil tak boleh nak iktiraf sebagai perlembagaan yang betul. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita sama-sama pakat mikirlah terhadap agama kita ni, supaya kita ni tidak melencong jauh daripada agama, dan kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala supaya kita tidak gelecoh akidah kita ni.
Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.